Okey. 12.3 neuron dan sinaps. Jadi sistem saraf terdiri daripada berjuta sel saraf yang disebut sebagai neuron. Ya, neuron. Struktur asal neuron terdiri daripada badan sel, 1, akson, 2, dendrit, 3, salut myelin, 4, nodus ranvier, 5, dan bonggol sinaps, 6. Ya, maknanya ada 6 situ. Kita labelkan ya, 6. Maknanya awak kena tahu ada 6. Ya. 6 struktur yang terdapat pada satu neuron. Secara asalnya lah. Sebenarnya ada lagi. Dah ada. Tapi sebenarnya asal dia, basic dia tu ada 6. Dan terdapat 3 jenis neuron. Ya, terdapat 3 jenis neuron, iaitu neuron deria, neuron geganti, dan juga neuron motor. Ini istilah yang lain sikit lah daripada yang KBSM. Ya. Neuron keganti. Kalau KBSM dipanggil neuron perantaraan. Ya. Untuk KSM ini digunakan istilah geganti. Ya. Tapi benda yang sama dengan neuron perantaraan. Baik. Jadi kita akan tengok secara detail simboliknya lukisan ni ataupun rajah 12.7 ni awak boleh lukis. Nota tu awak lukis. Kita tengok ada 6 perkara tu. Yang pertama, ya, akson. Di sinilah saya ikut turutan sini ya. Akson dulu. Jadi akson ni ialah cabang panjang daripada badan sel. Kalau kita tengok dari segi dia punya struktur lah, saya warnakan lah ya, dengan warna merah ni. Okay, saya besarkan sikit. Okay. Dia start daripada mana? Sini. Jadi ini semua adalah akson. Yang merah tu ya. Jadi itu adalah akson. Jadi apa fungsi akson? Akson ni membawa impuls keluar daripada badan sel. Badan sel. Ke mana? Ke neuron lain atau ke efektor. Okey. Ini punya pengaliran impulsnya daripada sinilah ditunjukkan ya, arrow ni. Maknanya arah pergerakan impuls daripada badan sel. Badan sel yang ada nukleus ni ya. Jadi kalau kita ada nukleus ni, ini adalah badan sel. Kesemua tu. Bukan yang nukleus sajalah. Maknanya yang katakan badan sel tu mana? Yang ni. Yang warna peach ni. Yang saya warnakan sekarang ni warna merah lah. Ya. Ini adalah badan sel. Jadi badan sel tu dia terdiri daripada ada struktur seperti cytoplasma, kemudian adanya nukleus ya, di bahagian tengah dia. Ada nukleus hitam dia. Dan yang berakar-akar ni, yang ni. Yang berakar-akar ni. Kita nampak akar-akar ni kan? Ini ada satu lain nama dia ni. Ya, labelkan ni. Bukan tidak labelkan, kita tak bincang lagi. Iaitu dendrit. Ini dendrit. Ini adalah dendrit. Ya. Kalau yang kasar sikit, yang cabang ni kita panggil dendrit. Tapi kalau yang hujung dia tu kita panggil dendron. Tapi tidak dilabelkan situ ya. Dendron. Ya, dendrit dia labelkan. Jadi itu adalah struktur akson. Jadi tahulah kita bahawa akson tu dia keluar daripada badan sel sampai ke sini sepadan dia. Tu dia punya border dia. Sampai di mana tu? Sampai di ujung bonggol sinaps. Kemudian struktur yang kedua, salut myelin. Salut myelin ini merupakan penebat. Ya, penebat yang menyaluti akson. Dia bungkus. Ya, dia menyaluti struktur akson tu. Jadi apa fungsi dia? Pertama,
melindungi neuron daripada kecederaan. Ya, melindungi neuron ini daripada cedera. Yang kedua, berfungsi sebagai penebat impuls elektrik. Ya, dan yang ketiga, membekalkan nutrien kepada akson. Jadi ada 3 fungsi salut myelin di situ, ya. Itu salut myelin. Jadi manakah sultan salut myelin? Jadi kalau kita warnakan, kalau saya warnakan, ya. Saya warnakan dengan warna katakan biru, ya. Jadi salut myelin ni, inilah. Kalau kita tengok gambar ni ada 3. Ya, ada 3. 1, 2, 3, ya. Okey. Semua salut myelin kan. Dia macam dia mengapit lah. Dia apit. Ya. Dia apit akson. Fungsi dia melindungi. Ya, penebat. Dan juga membekalkan nutrien. Itu fungsi salut myelin. Yang seterusnya fungsi kita tengok dendrit. Jadi dendrit merupakan cabang daripada badan sel. Itu struktur dia. Di mana fungsi dia dendrit menerima impuls saraf daripada neuron lain. Ya, ataupun persekitaran luar, kemudian dia menghantarkan impuls saraf tu ke arah badan sel. Daripada luar, ya, impuls saraf tu masuk ke dalam dendrit, maksudnya dia menerima lah. Dia menerima impuls saraf. Kemudian daripada dia pergi ke badan sel. Dia menghantar impuls saraf ke arah badan sel. Itu dia punya fungsi dia. Badan sel. Badan sel ni mempunyai nukleus. Seperti yang saya sebutkan tadi, nak tahu badan sel, dia ada nukleus. Okey. Dan banyak unjuran sitoplasma. Ya, unjuran ni unjur. Ini unjur lah ni. 1, 2, macam bintang ni. Ini panggil unjuran. Dan unjuran tu mengandungi dendrit. Ya, mengandungi dendrit. Jadi badan sel ni apa fungsi dia? Mengintegrasikan isyarat dan mengkoordinasikan aktiviti metabolisme. Sebab dia ada nukleus, ya. Kalau kita belajar sebelum ni dalam bab 2, fungsi nukleus sebagai pusat kawalan aktiviti sel. Pusat kawalan sebenarnya HQ. Ya, pusat kawalan. Jadi kalau dalam badan sel yang mengandungi nukleus, dia tidak kecuali lah mengintegrasikan isyarat dan mengkoordinasikan aktiviti metabolisme. Okey. Itu badan sel. Kemudian struktur nodus Ranvier. Sedap nama tu, ya. Nodus Ranvier. Kedudukan dia di antara salut myelin dengan salut myelin yang lain. Jadi neuron tertentu mempunyai bahagian yang tidak disalut. Jadi kalau kita tengok tu, akson ada yang tidak disalut. Ya, bahagian yang tidak disalut tu, ya, ataupun dipanggil celahan di antara 2 salut myelin tu dipanggil nodus Ranvier. Ya, jadi apa fungsi nodus Ranvier? Membantu mempercepatkan pengaliran impuls saraf. Dengan cara macam mana? Dengan membolehkan impuls saraf melompat. Dia melompat, ya. Dari satu nodus ke nodus berikutnya. Ya, membolehkan impuls saraf melompat dari satu nodus ke nodus berikutnya. Nodus di mana pula? Ya, nodus tu berada di mana? Sebenarnya nodus tu dia berada sepanjang akson tu. Dia berada sepanjang akson. Jadi dengan kehadiran nodus Ranvier, ya, yang berada di celah sela di antara salut myelin, jadi dia akan jadi lebih cepatlah. Jadi yang dikatakan nodus ni sebenarnya yang terdiri daripada satu kapsul ni lah. Ya, satu ni. Satu ni. Satu salut myelin yang ada akson. Ya.
Maknanya impas saraf ni laluan dia tetap dalam akson yang merah ni. Impas saraf ya. Tapi bila dia sampai ke tempat yang tak ada salut myelin tu, dia jadi cepat. Ya, dia jadi cepat ya, jadi laju untuk dia pergi ke nodus yang berikutnya. Nodus ni maknanya terdiri daripada akson tu sendiri dan juga salut myelin. Kemudian yang keenam, bongosynapse. Ya, bongosynapse merupakan pembengkakan. Ini ya, pembengkakan, dapat kita zoom in nanti. Ada muka surat seterusnya. Ya. Merupakan pembengkakan pada hujung cabang akson. Ya, hujung cabang akson ni 1, 2, 3. Pada gambar ni ada 3. Ya. Jadi dia berada di hujung cabang akson. Di mana fungsi bongosynapse ni menghantar isyarat ke sel otot. Inilah sel otot ataupun sel kelenjar atau ke dendrit neuron. Okay. Kalau kita imbau kembali dari segi jenis neuron ya. Jadi ada 3 jenis neuron. Ya, neuron apa? Neuron jeria, neuron berganti dan juga neuron motor. Ya, saya tulis sebagai D, ND, NG, NM. Jadi kalau ya, neuron yang rajah 12.7 ni merupakan neuron jeria. Maknanya yang seterusnya dia akan berjumpa dengan neuron keganti. Jadi maknanya ya, impuls saraf ni perlu dihantar ke dendrit lah. Selepas saja melalui bongosynapse, dia akan pergi ke neuron berikutnya. Neuron berikutnya kita tengok neuron apa? Neuron terganti, dia pun ada dendrit dia yang tersendiri. Ya, kemudian daripada neuron terganti, dia nak pergi pula kepada neuron motor. Ya, okey. Jadi kita akan tengok nanti ya struktur-struktur yang bersambung antara satu sama lain. Setakat ni boleh faham ya? Boleh faham ke setakat ni? Syamilah? Boleh ke? Ya? Okey. Tak apa sangat ya, baca je. Cuma kena ada perangai sikit lah ya. Sekarang kita pergi kepada secara spesifik. Ya. Yang tadi struktur asas neuron. Ada 6 ya struktur asas dia. Ya. Kalau kita imbau balik, kita recall balik, dia mesti ada apa? Akson. Ya, mesti ada salut myelin. Kemudian dia ada dendrit. Dia ada badan sel 4. Ada nodus ranvier dan juga bonggol synapse. So ingat itu ada 6 struktur asas. Tapi tidak semestinya semua tu ada pada setiap jenis neuron yang 3 ya. Kita ada 3 jenis neuron, neuron jeria, neuron geganti dan juga neuron motor. Saya nak pergi dulu kepada neuron jeria ya. Saya nak pergi kepada neuron jeria. Okey, so neuron jeria yang ni ya, yang tengah. Jadi neuron jeria ni terdapat dalam akar dorsal saraf spinal. Ini location dia. Ya. Kita dah belajar sebelum ni ya. Dalam subtopik sebelum tadi. Kedudukan neuron jeria iaitu terdapat dalam akar dorsal. Disebut dorsal je maksudnya menuju ke atas. Menuju ke atas. Saraf spinal. Apa fungsi neuron jeria? Pertama, dia membawa impuls saraf dari reseptor. Reseptor mana? Reseptor organ jeria ke mana? Ke sistem saraf pusat. Bila sebut sistem saraf pusat ni boleh bayangkan sama ada otak ataupun saraf tunjang. Ya, macam tu. Bila sebut reseptor organ jeria, maknanya reseptor ataupun sel-sel yang terdapat dalam mana-mana bahagian organ jeria lah. Organ jeria ni yang kita belajar masa menengah rendah lagi lah. Ya, mata, telinga, ya, lidah, ya, mulut,
kulit dan sebagainya ya. Jadi itu fungsi neuron deria, membawa impas saraf dari reseptor organ deria ke sistem saraf pusat. Okay, ini fungsi ya, F, satu fungsi. Ini dari segi kedudukan. Kemudian neuron deria ni dia ada struktur yang kita belajar berkenaan dengan 6 struktur asas. Salah satunya ialah badan sel. Jadi badan sel dia terdapat dalam ganglion akar dorsal. Ganglion akar dorsal. Jadi kalau kata mana ganglion akar dorsal, jadi kita kena mundur pada ini. Ya, ganglion akar dorsal. Dia ada macam bengkok sikit. Ya, kalau kita padam sikit ya. Nak tahu ganglion tu, ganglion ni dia maksudnya ialah bengkakkan. Ya, bengkak. Okey, jadi nak tahu ganglion, ni. Okey, yang bengkak ni. Okey, yang bengkak ni ya. Ganglion akar dorsal. Jadi di dalam ni ada badan sel. Ini badan sel. Macam mana badan sel kita tahu? Sebab dia punya kedudukan di sisi. Ya, badan sel dia berada di sisi neuron deria. Dia di sisi. Kita katakan ni axon, dia berada di situ badan sel dia. Ya. Artinya bahagian yang ada pada sel tu dia bengkak sikit. Okey. Jadi yang bengkak ni kita panggil ganglion akar dorsal. Okey, ganglion ni tak ada bengkak. Ya, dia punya akar ni, akar ventral dia ni tidak ada bengkak. Ya, tidak ada bengkak ya. Bahagian atas ada bengkak, bahagian bawah tak ada bengkak. Sebab tu nama dia bukannya ganglion. Ya, dia panggil akar ventral je, tanpa ada perkataan ganglion. Jadi ganglion ni sebenarnya merujuk ke bahagian terdapatnya badan sel neuron deria. Dari segi strukturnya dia sedikit bengkak. Okey. Jadi balik semula pada yang tadi, badan sel ni terdapat dalam ganglion akar dorsal. Inilah kalau kita tengok dari segi lukisan, ya, lukisan neuron deria. Ini lukisan dia. Dia ada dendrit. Kemudian dia ada di tengah ni sudah tentulah axon. Axon. Kemudian disaluti oleh salut myelin. Okey, tak labelkan situ, tapi sebenarnya dia ada tu salut myelin. Kemudian di tengahnya di antara satu salut myelin, satu salut myelin, adanya nodus Ranvier ya. Nodus Ranvier. Dan inilah kedudukan badan sel. Ya. Maknanya badan sel berada di sisi, di tepi axon. Ya. Itu masuk di situ. Kemudian di sini sama je macam tadi, fungsi dia sama seperti yang kita bincangkan, iaitu dendrit menerima impas saraf, ya, dia terima impas saraf dari reseptor. So selepas reseptor, maknanya the next neuron is neuron deria, ataupun juga dia panggil sensory neuron ya. Bahasa Inggeris panggil sensory neuron. Okey, diterima. Kemudian dari terima, kita kena sebut juga dihantar impas saraf ke mana. Dia menghantar ke arah badan sel. Maksudnya dia masuk, pergi ke sini. Ya, pergi ke badan sel. Kemudian impas saraf dialihkan daripada badan sel melalui axon ke neuron berikutnya. Kemudian dia pergi baliklah ke bagian berikutnya melalui bongo synapse. Nanti kita ada satu subtopik yang khas kita bincangkan berkenaan dengan
Bagaimana penghantaran impuls melalui bongo sinap? Bongo sinap. Detail, kita bincang dulu ni. Ya, memang detail. Lepas tu saya pergi perlahan-lahan. Saya pergi satu-satu. Supaya nampak dia punya flow dia tu. Nampak macam mana pergerakan impuls saraf tu. Okay, clear. Kita pergi kepada neuron ganti. Okay, neuron keganti. Tengok bentuk dia. Ini rajah dia. Kalau kita tengok bentuk macam ni neuron keganti lah. Okay. Yang terdiri daripada ada dendrit, ada badan sel, ada nukleus. Nukleus tu memang terdapat pada badan sel. Ada bongo sinaps. Ya. Jadi kan kita tengok tak ada axon ya. Tak ada salat myelin. Tak ada nodus ganglia. Jadi dia spesies sikit lah neuron keganti ni. Dan aliran impuls dia tengoklah. Tengok. Kita tengok di mana bongo sinap dia. Ya. Jadi bongo sinap dia berada sini. Kalau bongo sinap di sini, mana arah aliran dia ke arah bongo sinap. Bongo sinap ni ibarat macam terminal lah. Terminal ni maknanya penghujung. Jadi arah dia menuju ke sana. Ya, dia menuju ke sana. Kemudian neuron yang terdapat dalam sistem saraf pusat. Maknanya neuron keganti ni dia duduk dalam sistem saraf pusat. Disebut sistem saraf pusat maksudnya otak dan juga saraf tunjang lah. Kan? Apa fungsi dia? Ini kedudukan. Fungsi dia menghubungkan neuron deria kepada neuron motor. So dia in between. Dia tengah-tengah. Ya. Jadi keganti. Ini deria. Ini motor. Ya. Jadi maknanya dia connected. Dia berada di antara dua neuron. Jadi badan sel dia terdapat secara kelompok dalam jirim kelabu. Okey, dalam saraf tunjang ada dua jirim, satu jirim kelabu, satu jirim putih. Bentuk dia seperti rama-rama ya. Kita boleh tengok baliklah bentuk dia seperti rama-rama. Okey. Dia ada jirim kelabu dan ada jirim putih. Untuk kita tengok balik, kita undur balik ya. Tengok balik. Ini dia. Ya, di mana? Jirim kelabu. Ini jirim kelabu. Padam dulu ya. Nampak sikit lah. Okey. Jadi ini jirim kelabu. Kemudian satu lagi jirim putih. Di mana jirim putih? Jirim putih di luar daripada jirim kelabu. Okey, jadi kedudukannya neuron keganti tadi dikata neuron keganti terdapat dalam secara pusat. Dia sebut umum dia. Ya, kemudian fungsi dia. Ini fungsi dia. Kemudian badan sel dia. Ni badan sel dia ni. Ya, terdapat secara kelompok dalam jirim kelabu sistem saraf pusat. Itu kedudukan. Lebih spesifik badan sel dia. Menghantar apa fungsi dia? Fungsi neuron keganti ni daripada menghubungkan neuron deria kepada neuron motor, ia berfungsi menghantar impuls saraf dari neuron deria ke sistem saraf pusat. Ya, menghantar impuls saraf dari neuron deria ke sistem saraf pusat. Maksudnya ke otak ataupun ke saraf tunjang. Dan dari sistem saraf pusat tu ke neuron motor. So ada dua kerja di situ. Ya, satu kerja dia hantar impuls dari neuron deria ke sistem saraf pusat. Satu lagi daripada satu sistem saraf pusat ke neuron motor. Macam tu ya. Maksudnya kedudukan di sini satu dihantar ke SSP, sistem saraf pusat. Dan satu lagi dia terus hantar ke neuron motor. Hantar apa? Hantar impuls saraf. Impuls ni maklumat.
secara mudahnya maklumat. Maklumat dalam bentuk bioelektrik. Nanti kita akan bincangkan bagaimana penghantaran dia. Dan yang ketiga, neuron motor. Ya. Neuron motor. Jadi bentuk dia, neuron motor. Kena biasa kita tengok. Okey. Di mana bongo sinaptik dia? Di sini ya. So bongo sinaptik di sini maknanya arah pengaliran impuls adalah ke sana ya. Dia ada struktur dendrit sama. Dia ada badan sel sama juga. Ada nukleus. Ada axon ya, ada axon di tengah ni. Ni axon lah. Dia disaluti oleh salur myelin ya. Bila ada salur myelin, maknanya di celah tu ada nodus rambia. Dan kalau kita lihat dia punya badan sel ni dia berada di hujung. Berbeza dengan neuron deria ya. Neuron deria dia punya badan sel berada di sisi axon. Tapi yang ni dia berada di neuron motor, dia berada di hujung. Jadi di manakah kedudukan neuron motor ni? Neuron motor terdapat dalam akar ventral saraf spina, mana bahagian bawah. Ya, bahagian bawah. Saraf spina. Fungsi dia ialah menerima impuls saraf daripada mana? Dari neuron keganti. Okey. Sistem saraf pusat dan menghantar impuls saraf ke efektor. Efektor tu contoh otot ataupun kelenjar. Untuk tujuan apa? Menghasilkan gerak balas. Untuk menghasilkan reaction, tindak balas. Kemudian kedudukan badan sel dia terdapat dalam jiring kelabu. Ya, terdapat dalam jiring kelabu saraf tunjang. So dia berkongsi kedudukan dengan neuron keganti ya, ataupun dia berkongsi kedudukan badan sel neuron keganti yang sama-sama berada dalam jirim kelabu. Ya, macam tu. Bolehkah? Kalau boleh kita nak terus kepada struktur sinap dan fungsinya. Tadi kita ada sebut iaitu bonggol sinap. Ya, bonggol. Ya, ada kataan bonggol. Bonggol tu maksudnya ada macam macam bengkakan lah, ya, bengkakan. Tapi kita tengok nanti. Ya. Dia dan fungsi dia. Jadi maklumat ni dihantar, bila maklumat dihantar tu maksudnya impuls saraf lah. Ya, dihantar di sepanjang neuron melalui isyarat, dipanggil isyarat elektrik. Yang juga dikenal sebagai impuls saraf ya. Jadi impuls ni ialah gelombang cas positif. Ya, gelombang cas positif yang dialihkan di sepanjang akson ke bongo sinaptik. Itu dia ya, destinasi dia. Terdapat satu celah sempit yang disebut sebagai sinaps. Celah sempit, ya, yang disebut sebagai sinaps. Yang mana yang memisahkan ya, bongo sinaps daripada dendrit neuron yang menerima impuls. Maknanya katakan ini satu bongo sinaps, kemudian ada satu dendrit yang daripada neuron berikutnya. Jadi daripada sini ya, nak pergi ke next tu. So di celah ni kita panggil sinaps. Celah sempit ni. Ya. Ini dendrit ya. Ini dendrit. Maksudnya impuls saraf ni dia akan pergi ke sinilah. Ya, tapi celah sempit ni itu dipanggil sinaps. Jadi yang memisahkan bongo sinaps ni, ini perlukanlah bongo sinaps daripada dendrit neuron yang menerima impuls.
Syarat elektrik yang membawa maklumat ini mestilah dipindahkan merentasi sinap supaya pemancaran impuls dapat diteruskan ke neuron berikutnya. Okay. Jadi sinap memainkan peranan yang penting untuk membenarkan impuls saraf dipindahkan dalam satu arah. Semuanya pergerakan dalam satu arah. Dan dengan itu, sinap boleh mengawal jenis impuls yang merentasinya. Ya. Sekarang ni kita nak belajar macam mana penghantaran impuls merentasi sinap. Ya. Sebelum kita pergi pada itu, kita buat sedikit, saya nak buat sedikit gambaran. Ya. Macam mana nak pergi faham yang kita belajar sebelum ni. Ya. Mana nak ya. Okay. Jadi kita ada tiga jenis neuron ya. Tiga jenis neuron. Neuron yang terdiri daripada neuron deria, kemudian neuron ganti, dan yang ketiga kita ada neuron motor. Okay. Jadi antara satu neuron ke satu neuron ni, dia ada sinap. Ya, maknanya kalau kita lukislah, kita ada lukis, katakan ni dia punya dendrit dan ada axon, kemudian ada badan sel di tepi ya. Katakan ni badan sel. Dan ada bonggo sinap situ. Okay. Ini adalah dendrit ya. Ini dendrit, saya tak lukis sepenuhnya lah. Ya, kalau saya lukis sepenuhnya nanti dikit pula. Saya lukis lebih kurang lah. Besar-besar. Okay. Kemudian, neuron keganti. Ya, neuron ganti. Okay, dia ada dendrit. Okay. Macam matahari je lah ya. Ini neuron keganti. NG, ini ND. Kemudian, neuron motor. Ya, neuron motor. Neuron motor, dia punya ni badan sel di hujung ya. Badan sel dia. Okay. Ini lah. Kemudian axon. Dan dia ada bonggo sinap ya. Ini adalah neuron motor. Jadi yang kita nak bincang tadi ni ialah sinap tu. So ni di antara ni. Ya, di antara satu neuron ke satu neuron ni. Ya, dia panggil satu celah sempit. Ya, celah sempit. Celah sempit tu dia panggil sinap. Cara ni ingat ni. S. Ya. SS. Maksudnya sempit. Sempit lah S lah. Sebab 2 kali S tu sempit lah. Sempit ya. Ataupun kita kata saluran sempit. Nak kata saluran tak betul juga. Celah sempit ya. Celah sempit. Maknanya dia memisahkan antara bonggo sinap. Dia sebut bonggo ni, kalau kita zoom in kan ni, dia bentuk dia jadi macam ni. Bonggo ni. Ni kita ke bonggo ni.
yang dipanggil bongo synapse. Okey. Jadi impuls saraf dia akan bergerak one way, satu arah. So di antara dua ni dia panggil synapse. Maksudnya synapse ni ialah antara bongo synapse dengan dendrit berikutnya. Katakan ni dendrit. Dendrit apa? Dendrit neuron berganti. Ini adalah apa tu? Bongo synapse kepunyaan neuron deria. Dia bukannya bercantum, dia tak bercantum. Dia dipisahkan oleh synapse. Itu yang kita masukkan dengan tadi, ya. Dari segi penghantaran impuls ni, dia bermula daripada reseptor lah. Ya, daripada reseptor, laluan dia. Ya, dari segi laluan dia, daripada reseptor, kemudian pergi ke mana? Neuron deria. Ya, neuron deria pergi ke neuron ke ganti. Di neuron ganti ni lah dia ada fungsi tadi. Satu, dia hantar ke mana? Sistem saraf pusat. Ya. Dan satu lagi fungsinya dia bawa impuls saraf pergi ke neuron motor. Dari neuron motor pergi ke efektor. Ya, efektor. Efektor ni termasuklah otot ataupun kelenjar yang tujuan dia untuk react ya, ataupun bertindak balas atas rangsangan yang diterima. Jadi reseptor dia menerima rangsangan. Efektor yang memberikan tindak balas. Okey, di antaranya ada neuron. Okey. Boleh ya? Harap bahas itulah. Saya share ini dalam grup. Okey, balik semula kepada kita punya nota tadi. Bagaimana penghantaran impuls merentasi sinaps? Penghantaran impuls merentasi sinaps adalah secara kimia. Ya, beza kan dengan tadi. Kalau dalam neuron dia secara apa? Elektrik. Mana maklumat tadi ya. Mana impuls saraf ya. Kita tengok sikit supaya kita recall balik. Ini. Ya. Maklumat dihantar sepanjang neuron melalui isyarat elektrik. Itu sepanjang neuron yang dikenali sebagai impuls saraf. Tapi bila dia nak melompat ataupun dia nak merentasi sinaps ni, pemancaran impuls ni adalah berlaku secara kimia. Ya. Jadi bahan kimia yang terlibat ya, ialah neurotransmitter nama dia. Dia tak panggil impuls saraf lah, dia panggil neurotransmitter. Jadi impuls saraf tu sampai mana? Sampai bonggol. Sampai di bonggol sinaps tu. Tapi bila dia nak melompat, kalau saya buat ini sudah melompat lah. Merentasi, cross the synapse. Ataupun dia nak menyeberangi ke dendrit yang berikutnya, maka dia perlu dihantar secara kimia. Dan bahan kimia yang wujud, yang ada di dalam bonggol sinaps ialah neurotransmitter. Ya. Jadi neurotransmitter ni dia disimpan dalam vesicle synapse. Ya, vesicle synapse kita boleh nak gambar bawah okey. Gambar bawah ni adanya struktur yang dipanggil sebagai vesicle synapse ya. Vesicle synapse ini. Okey, ini vesicle synapse yang bulat-bulat ni ya. Vesicle. Dalam ni terdapatnya neurotransmitter. Okey, neurotransmitter. Kita akan tengok nanti apa contoh neurotransmitter ya. Yang terkumpul pada vesicle terkumpul di hujung bonggol sinaps. Dua contoh neurotransmitter yang
dijumpai di kebanyakan sinaps adalah acetylcholine satu dan juga noradrenalina dua. Ya, ada dua ya. Jadi acetylcholine dan juga noradrenalina ini adalah contoh neurotransmitter yang terdapat di dalam vesicle synapse. Vesicle synapse ni banyaknya terkumpul di hujung bonggol synapse. Contoh lainlah neurotransmitter yang ada iaitu serotonin dan juga dopamina. Ya, dopamina. Tapi yang biasalah, yang regular, yang banyak ialah acetylcholine dan juga noradrenalina. Jadi proses pemancaran impuls ni yang melalui sinap ni adalah lambat bandingkan dengan impuls saraf. Ya. Sebab apa lambat? Kerana dia berlaku secara kimia. Bila kimia lambatlah sikit. Ya, bila melalui kimia lambat. Jadi pada mulanya dia punya pada mula dia, kita tengok kat bawah ni. Bernampak ke yang saya share ni? Nampak ke? Boleh respon tak? Nampak tak? Nampak cikgu, nampak. Okey, sebab saya punya laptop ni dia hilang. Okey, jadi pada mulanya isyarat elektrik ditukar kepada isyarat kimia, dia kata ya. Isyarat elektrik ditukar kepada isyarat kimia dalam bentuk neurotransmitter. Inilah yang pertama. Ya. Macam mana? Ya. Iaitu apabila impuls elektrik sampai ke bonggol. Sampai di bonggol sinap, vesicle sinap ni, yang ni ya, vesicle sinap ni, dia akan dirangsang untuk membebaskan neurotransmitter. Neurotransmitter itu contohnya seperti tadilah ya, acetylcholine, noradrenalina ataupun serotonin dan juga dopamina ya. Itu contoh-contoh neurotransmitter. Maknanya neurotransmitter ni akan keluar ya. Dia akan keluar daripada vesicle synapse tersebut. Kemudian dia akan membebaskan neurotransmitter itulah ke dalam synapse. Ke dalam synapse. Synapse itu ialah celah ya. Celah. Okey, yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, neurotransmitter meresap melalui synapse. Okey. Disebut neurotransmitter tu boleh bagi contoh lah yang saya sebutkan tadi, acetylcholine ataupun noradrenalina tu dia akan meresap melalui synapse. Synapse ni celah ya. Celah ni dia akan bergabung dengan protein reseptor spesifik. Protein reseptor spesifik dengan spesifik itu maksudnya dia sepadan dengan neurotransmitter yang dibebaskan tu. Ya. Di mana protein reseptor spesifik yang merupakan reseptor pada dendrit neuron penerima. Jadi protein reseptor ni dia kepunyaan dendrit yang next punya, bukan kepunyaan yang sebelum. Ya. Ibarat seperti penyangkut lah ya, untuk menarik ya, untuk memegang neurotransmitter yang dibebaskan oleh vesicle tadi. Kemudian yang ketiga, dia bergabung ya. Bergabung. Jadi penggabungan neurotransmitter dengan reseptor protein yang spesifik tadi itu akan merangsang pencetusan impuls. Ya, pencetusan impuls yang seterusnya. Ya, supaya apa? Supaya impuls dapat dipancarkan terus melalui neuron ini. Ya, melalui neuron ini. Ada neuron berikutnya lah. Jadi kalau kita lihat struktur-struktur lain yang ada pada bonggol synapse, adanya mitokondrian. Ya, jadi mitokondrian ni kita tahulah fungsi dia untuk menjana tenaga. Jadi tenaga tu dibekalkan kepada neurotransmitter untuk membolehkan neurotransmitter tadi
dia melepaskan ataupun dia dilepaskan oleh vesikel sinaps. Ya. Ingat step dia tu. Ini biasa soalan esei lah. Soalan esei. Jadi bongo sinaps mengandungi banyak mitokondrion untuk menjana tenaga yang diperlukan untuk tujuan penghantaran impuls saraf. Habis. Ya. Habis. Kita tengok praktis formatif 12.3. Apakah fungsi neuron motor? Siapa boleh jawab? Apa fungsi neuron motor? Ingat ni tak? Fungsi neuron motor. Ada, boleh jawab. Neuron motor. NM. Kita kalau cerita, kita kena cerita apa yang dia terima dan ke mana dia pergi. Kan? Terima impuls saraf dari neuron keganti, kemudian jangan lupa dan hantar apa? Ada. Satu dia menerima dan dia menghantar impuls saraf ke mana? Yang berikutnya, sesi berikutnya ialah ke efektor. Efektor, ya. Okey. Jadi kalau kita nak jawab ni, kita beritahu yang menerima dan juga memberi. Menerima dan memberi. Macam orang bersedekah juga lah. Ya, menerima dan memberi. Yang kedua, mengapakah bongo sinaps mengandungi banyak mitokondrion? Ada perkataan banyak tu ya. Perkataan banyak. Bila ada perkataan banyak di situ, bermaksud kita kena jawab banyak juga. Dalam jawapan kita tu. Jadi apa fungsi dia? Mitokondrion. Siapa nak cuba? Apa fungsi? Kita tahu dah fungsi mitokondrion tu, tapi nak spesifikkan. Spesifik. Kata kuncinya sudah tentulah menjana tenaga kan? Itu kata kunci, betul. Menjana tenaga. Okay. Tapi bila ada perkataan banyak, so kita kena plus. Kita kena tambah dengan banyak juga. Menjana banyak tenaga. Okay. Kena follow. Kena follow dengan soalan tu. Menjana banyak tenaga pada siapa? Untuk apa? Kita kena sikit. Siapa boleh cuba? Untuk memusnahkan enzim. Oh bukan. Bukan semilah. Itu bukan fungsi mitokondrial. Ya. Awak dapat mana tu memusnahkan tu? Ya. Awak dapat mana memusnahkan apa? Enzim tu? Ya. Menjana banyak tenaga untuk penghantaran impuls. Ya. Untuk bolehkan penghantaran impuls ke neuron berikutnya. Kalau nak tambah lebih tepat, mungkin kita boleh tambah untuk menjana tenaga bagi membolehkan neurotransmitter dibebaskan. Menjana banyak tenaga untuk membolehkan neurotransmitter dibebaskan ke sinaps. Ke sinaps. Yang ketiga, bagaimanakah impuls elektrik dihantar melalui sinaps? Dihantar secara apa? Secara kimia. Okey. Tapi kena sebab soalan dia kata bagaimana. Bagaimanakah impuls saraf dihantar melalui sinaps? Jadi impuls elektrik dihantar melalui sinaps secara kimia. Ya. Dengan menggunakan neurotransmitter. Okay, neurotransmitter. 4. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada penghantaran impuls sekiranya neuron tidak mempunyai salut myelin. Bila ada kataan tidak, maksudnya negatifkan fungsi salut myelin. Kita tahu fungsi salut myelin. Ada 3 kan fungsi salut myelin ni. Melindungi, kata kunci dia. Penebat, kan? Yang kedua, penebat haba. Dan yang ketiga, membekalkan nutrien. Betul tak? Kan?
Membekalkan nutrien untuk apa tu, aksen lah, ya, untuk aksen. Jadi bila ada kataan tidak, jadi kita negatifkan fungsi dia tu. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Kita kena undur balik lah kalau tengok balik. Kalau tengok balik dalam nota dia. Ni, salut myelin. Tapi dalam konteks penghantaran impuls. Macam mana? Ini fungsi dia. Tapi ada kataan tidak. Jadi cara nak buat? Siapa nak cuba? Boleh, Fatah. Kalau tak ada salut myelin, apa berlaku dari segi fungsi melindungi neuron daripada kecederaan? Maknanya, apa dia? Penghantaran impuls tu jadi perlahan. Penghantaran impuls jadi perlahan, ya. Jadi kalau cepat atau perlahan tu dia merujuk kepada nodus Ranvier. Tak, betul tak? Nodus, apa fungsi nodus Ranvier? Nodus Ranvier mempercepatkan pengaliran impuls saraf, kan? Tapi soalan ni dia bukan tanya tentang nodus Ranvier. Dia tanya salut myelin. Jika salut myelin tu tak ada, jadi awak negatifkanlah. Melindungi neuron daripada kecederaan. Jadi kalau negatifkan dia jadi macam mana? Siapa boleh ubah? Neuron terdedah kepada kecederaan. Boleh tak? Yang pertama ni. Neuron terdedah kepada kecederaan. Itu fungsinya salut myelin. Tapi bila salut myelin, kita negatifkan fungsi dia. Kalau yang kedua, berfungsi sebagai penebat impuls elektrik. Kalau dia tiada, maknanya kita kata apa? Tidak dapat bertindak sebagai penebat impuls elektrik. Kan? Tidak dapat bertindak sebagai penebat impuls elektrik. Apa fungsi penebat ni? Penebat ni lah. Penebat ni apa dia? Apa maksud penebat? Ini konduksi, kan? Maknanya penebat ni dia macam penghalang. Penghalang daripada impuls elektrik itu. Sebab impuls elektrik ni dia haba, dia panas. Kan? Kalau salut myelin ni tak ada, jadi kemungkinan aksen tu boleh rosak, boleh pecah. Jadi kalau kita kata tak ada, dia tidak dapat bertindak sebagai penebat impuls elektrik lah, ataupun maksud aksen boleh pecah atau rosak. Ataupun binasa lah. Ya, kolaps. Yang ketiga ni membekalkan nutrien kepada aksen. Jadi kalau tak ada impuls saraf, tak ada salut myelin, maka nutrien tidak dapat dibekalkan kepada aksen. Itu maksud dia, ya. Boleh ke Farah Hidayu? Boleh ke Farah Hidayu? Farah Hidayu. Boleh. Boleh. Berulang. Berulang tak? Apa soalan tadi? Soalan tadi dia kata, ramalkan apa yang akan berlaku kepada penghantaran impuls sekiranya neuron tidak mempunyai salut myelin. Kan? Memanglah dia nak kata penghantaran impuls tu. Tapi kita boleh juga kaitkan dengan fungsi dia tadi, ya. Kalau jawab penghantaran impuls tidak berlaku. Tidak berlaku. Mudah kita kata, ya. Terus kita kata. Penghantaran impuls tidak dapat berlaku. Tapi tak disata macam tu je. Kita kena bagi sokongan kerana aksen musnah tanpa ketiadaan salut myelin yang berfungsi untuk menebat impuls elektrik. Ya, tentu tak apa. Ya, tidak lari daripada fungsi salut myelin tu. Antara impuls, ya, menjadi perlahan kerana tidak dibekalkan dengan nutrien.
ya, contoh gitu. Tak ada masalah ya. Jadi saya nak awak jawablah praktis formatif 12.3. InsyaAllah ya. Kita berhenti di sinilah. Kita berhenti di sini. Hari ini 24 hari bulan 9 ya. InsyaAllah pada minggu depan, hari Isnin, kita nak sambunglah ya 12.4 tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Jadi sebelum kita tamatkan kelas kita, ada sebarang pertanyaan? Ada ke?